أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة من عند الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا ونية وعبادة وعملا صالحا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ya Allah, jadikanlah kami di kalangan yang mendengar kata-kata yang baik kemudian beramal dengannya sebaik-baiknya. Allahumma amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada malam ini insya-Allah dapat kita teruskan pengajian kita dan kita teruskan membaca bab yang sedang kita baca dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah bab Hajjatul Wida', haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada minggu yang lepas kita sudah pun membacakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ratus ribu sahabat. Setengah riwayat menyebut 100,000 sahabat. Itu hanyalah anggaran. Kemungkinan lebih ramai daripada yang dibayangkan. Dan 100,000 orang ni datang daripada pelosok Jaziratul Arab untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuhi satu perjalanan yang bermula daripada Madinah. Kenapa semua nak ikut daripada Madinah? Sebab semua nak tengok daripada awal manasik ataupun cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji. Dan inilah kali yang pertama dan kali yang terakhir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana saya sebut minggu lepas, bukan sekadar nak jadi mutawif. Kan? Kalau jadi mutawif ni dia maknanya pandu orang sahaja, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar tunjuk jalan, bukan sekadar bagi tazkirah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang reform. Kan? Istilah moden orang sekarang duk suka sebut iaitu reform. Memperbetulkan dan islah semula ataupun tukar balik satu ibadah yang telah pun menjadi taklid buta, ritual semata-mata di kalangan orang-orang Arab, iaitulah haji. Jadi orang nak tengok apa dia yang Nabi ubah, apa dia yang berbeza. Dan kita dah baca bagaimana Nabi SAW melalui banyak tempat-tempat sepanjang jalan yang Nabi SAW lalui. Antaranya ialah kalau yang mungkin ingat saya pun tak ingat sebenarnya nama-nama tempat ni, pasal banyak tempat Nabi lalu. Tapi kita cuba untuk mengingat. Sebab apa tuan-tuan? Contohnya yang minggu lepas saya tak sebut. Antara tempat-tempat awal yang Nabi SAW lalu bersama dengan rombongan besar ini ialah satu tempat bernama Ar-Rawha. Kalau ingat minggu lepas saya sebut di sini terletaknya satu perigi Bi'rul Rawha. Orang hari ni kalau biasa dia pergi jalan-jalan tengok tempat perang Badar, dia akan singgah di Bi'r Ar-Rawha ataupun perigi Ar-Rawha. Rawha ni nama satu tempat sampai hari ni namanya masih sama. Yang minggu lepas saya tak sebut, yang saya cerita di Ar-Rawha ni berlaku ialah cerita orang datang bagi daging atau orang datang bagi zebra kepada Nabi SAW. Dan Nabi terima, sebab orang tu memburu bukan untuk diberikan kepada jemaah haji. Dia buru untuk diri dia, tetapi kemudian dia rasa nak bagi.
Yang ni boleh dimakan oleh orang yang berihram. Kalau diburu dengan purpose memberi makan orang ihram, maka tidak, Nabi tak ambil. Jadi orang ihram sentiasa kena makan makanan yang bukan diburu. Maknanya makanan yang datang daripada binatang yang dibawa sendiri, ataupun maknanya yang bukan buru lah, yang diternak ke, yang dijaga ke, whatever lah kan. Satu lagi cerita yang mana ini menurut setengah riwayat hadis lah. Jadi saya sebut siap-siap, mungkin ada orang akan question, betul ke hadis ni Ustaz? Tapi ada hadis yang menyebut bahawa di Rauha ini juga lah salah satu tempat yang akan dilalui oleh Nabi Isa alaihi salam fi akhir zaman. Di akhir zaman, ketika Nabi Isa kembali ke bumi, ini kita beriman memang akan berlaku, Nabi Isa akan kembali. Dan bila Nabi Isa kembali, antara banyak benda yang Nabi Isa akan buat ialah salah satunya ialah Nabi Isa akan menunaikan haji. Dan Nabi Isa akan menunaikan haji dengan berjalan daripada Madinah ke Mekah sebagaimana Nabi SAW lakukan. Dan Nabi Isa juga akan melalui kawasan yang dinamakan sebagai Ar-Rauha ini. Dan dalam hadis itu dinyatakan, Nabi SAW sebut bahawa di Rauha inilah nanti Nabi Isa juga akan menunaikan haji, naik unta. Sebagaimana Nabi naik unta, Nabi Isa juga akan naik unta pergi menunaikan haji. Situ buat kita berfikir sekejap ya tuan-tuan. Kita fikir akhir zaman orang dah tak naik unta. Sekarang pun orang tak naik unta pergi haji kan. Kalau pergi Saudi tak jumpa dah orang naik unta pergi haji. Ada GMC, sekarang naik Staria kan, MPV. Silap tak lama lagi naik Tesla ke, naik apa kan, EV semua. Pasal nak patah balik naik unta. Ini satu perkara yang kita kena bahaskan lah dalam perbincangan yang lain. Jadi Nabi SAW sebut Nabi Isa AS akan tunaikan haji di akhir zaman, juga melalui kawasan yang dinamakan sebagai Ar-Rauha. Dan kita juga tahu bahawa Nabi Isa kemudiannya nanti, bila Nabi Isa betul-betul akan wafat, di manakah Nabi Isa akan dikebumikan? Nabi Isa AS akan dikebumikan di Ar-Rawdah Asy-Syarifah, di tempat yang sama, bilik yang sama Nabi SAW dikebumikan. Ini benda belum berlaku, tapi maknanya orang, para ulama telah mengetahui perkara ini daripada apa yang Nabi SAW sampaikan pada kita. Jadi orang Islam nanti tak patut terkejut. Orang beriman dia boleh terima lah kan. Tiba-tiba satu hari ada orang mengaku dia Nabi Isa. Saya pun selalu terbayang macam mana sekarang ni adalah ramai mengaku Nabi palsu. Tiba-tiba ada yang mengaku dia Nabi Isa. Macam mana kita nak terima tu? Tapi kita yakin Allah SWT takkan buat perkara tu secara random. Allah akan sediakan kita dengan satu keadaan di mana kita akhirnya faham bahawa yang datang tu memanglah Isa dan kita akan kenal. Ini cerita lain lah. Cuma di Rauha ini Nabi SAW sebut, huna, di sinilah nanti Isa AS akan jalan menunaikan haji. Jadi kalau ada peluang kan, siapa-siapa yang mungkin ada masa lebih, ada rezeki lebih, try lah follow balik route yang dilalui oleh Nabi SAW daripada Mekah, daripada Madinah pergi ke Mekah kan. Tak silap saya, route tu sebahagiannya ada jalan, sebahagiannya tak ada jalan proper lah. Kalau hari ni saya tengok ada dokumentari orang buat dia cuba lalu tempat-tempat yang sama, sebahagiannya tu memang jalan pasir lah, tapi boleh kalau naik 4x4 tu boleh lah lalu. Baik, jadi kita dah sentuh Nabi SAW melalui tempat bernama Ar-Rauha. Nabi juga lalu tempat bernama Al-Arj, yang kat sini cerita unta makanan hilang kan, saya dah cerita minggu lepas. Kemudian Nabi juga melalui tempat di mana terletaknya makam ataupun kubur ibunda Nabi SAW, Sayyidatina Aminah, di Al-Abwa. Al-Abwa ni memang in between Madinah dan Makkah, dan Nabi lalu di Al-Abwa. Juga di sini sekali lagi berlaku Nabi diberikan daging zebra kan. Banyak cerita zebra maknanya dulu memang betul zebra ni banyak. Zebra satu lagi dulu banyak tumbuh-tumbuhan yang juga yang pada hari ini ialah tumbuh-tumbuhan yang kita hanya kenal berada di Afrika. Dulu tumbuh-tumbuhan tu banyak di
Jaziratul Arab, kan? Sebab ini dua benua yang bersambung sehinggalah macam saya sebut dipisahkan oleh Suez Canal, terusan Suez. Jadi binatang dah tak boleh cross. Bila binatang pun tak boleh cross, dia berlakulah dua ekosistem berbeza, kan? Terus menanjung tanah Arab lain, Afrika ni lain. Tak silap saya masa di Mesir pun sekarang ni kalau pergi tak jumpa dah zebra kot. Ada ke? Mungkin di zoo ada lah. Zebra nak kena pergi belah-belah bawah Afrika betul, kan? Dah makin sikit. Jadi zaman Nabi ni zebra banyak. Jadi zebra ni macam kuda lah zaman Nabi tu, liar, roaming wild. Baik, jadi hari ni kita akan sambung. Jadi Nabi dah separuh jalan lah, senang cerita, separuh jalan. Yang saya cerita minggu lepas tu separuh jalan nak sampai ke Mekah. Sambung lagi separuh jalan. Jadi Nabi SAW meneruskan lagi bersama dengan 100,000 orang sahabat ni menuju ke Mekah dan melalui pula satu tempat yang dinamakan sebagai Wadi Usfan. Wadi Usfan, lembah Usfan. Dan di sini berlaku juga satu pemberitahuan daripada Nabi SAW kepada para sahabat. Bila sampai di Wadi Usfan, Nabi panggil Abu Bakar. Nabi tanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Ya Abu Bakar, ayyu wadin hadha?" Wahai Abu Bakar, remind me, which valley is this? Nabi tahu jalan ni Nabi lalu biasalah. Kan Mekah Madinah ni dulu dia umpama macam kalau kita lah, kan, KLPD lah. Tak payah pakai Waze, tak payah pakai Google Map pun reti lah nak sampai, kan. Biasa, orang memang biasa travel. Cuma Nabi mungkin masa tu ngantuk ke, letih ke apa dan sebagainya, sampai-sampai kan nampak macam ada kawasan yang sesuai untuk berehat. Ni 100,000 orang berjalan, tuan-tuan. Kita jalan naik satu bas banyak kali berhenti, Saya pernah naik daripada Greek balik ke Bangi, naik bas 7 kali berhenti. Pasal separuh daripada bas tu orang umur 50-an ke atas. Susah nak tahan kencing. Jadi kena 7 kali berhenti. Saya orang muda tak apa lagi, kan, tahan je kencing. Jadi ini 100,000 orang dengan orang perempuan dengan apa, kan. Jadi banyak kali berhentilah. Jadi di Wadi Usfan berhentilah semua orang. Jadi Nabi tanya pada Abu Bakar, ayyu wadi hadha? Ni kita di lembah apa? Lalu Saidina Abu Bakar beritahu kepada Nabi SAW, hadha Wadi Usfan. Kita dah sampai Wadi Usfan, lembah Usfan. Sampai hari ni ada. Namanya pun sama, Usfan. Google Map cari jumpa Usfan, Jadi bila Nabi tahu itu Wadi Usfan, Nabi sebut satu hadis. Nabi beritahu kepada sahabat satu perkara. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad marra bihi Hud wa Salih. Di lembah ini telah pun dilalui oleh Nabi Hud dan Nabi Salih alaihi wassalam. Ala bakrain ahmarain, menaiki 2 unta merah. Unta merah ni maknanya unta yang cantik lah, unta elok. Khatmuhuma leaf, tali untanya dibuat daripada leaf. Leaf tu apa? Daun. English pula. Leaf, eja Arab lam yafa. Leaf ni ialah, kalau orang Melayu senang cerita. Saya orang Arab mungkin dah kurang, pasal orang Arab pun dah tak banyak duduk tengok pokok kurma. Kita orang Melayu biasa. Pelepah kelapa, dia punya sabut dekat awal pelepah tu, yang macam guni dia punya, kan, tekstur tu. Zaman Nabi Hud, zaman Nabi Saleh, itulah dia material yang digunakan untuk buat tali unta. Nabi bagi tahu detail, seolah-olah Nabi nampak. Nabi kata Hud dan Saleh naik 2 unta merah, masing-masing ada unta masing-masing, pegang tali unta yang dibuat daripada sabut pelepah tamar. Wa arzuhumul aba, dan mereka memakai kain yang bukan baju, sarung atas badan, kain yang dibuat lubang. Wa ardiyatuhum an-namaz yulabbun, dan pakai belah bawah ni kain satu lagi. Maknanya pendek ceritanya macam kita lah pakai ihram, kan, satu kain ke atas, satu kain di bawah. Nabi nak cakap Nabi Hud dan Nabi Saleh lagi dulu dah pakai ihram, naik unta, jalan di tempat yang sama, di lembah ini, yulabbun, bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik.
Zaman Nabi Hud, zaman Nabi Saleh. Bila zaman Nabi Hud, zaman Nabi Saleh? Sebelum lagi daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita duk cerita Kaabah ni, selalu cerita Kaabah zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim ni Kaabah tu dibina semula. Binaan Kaabah wujud sebelum itu lagi, kan? Setengah riwayat kata sebelum lagi Nabi Adam, malaikat dah bina Kaabah. Jadi daripada sebelum Nabi Ibrahim lagi, Nabi Hud, Adam, Idris, Nuh, Hud. Kalau Nabi yang kita hafal tu Nabi keempat kan, Saleh. Dan kita hari tu saya dah baca kan cerita kaum apa dia, yang duduk di tempat-tempat yang nuqishat minal jibal, dia punya rumah tu diukir dalam gunung. Kan kita baca cerita itu masa Nabi pergi perang Tabuk. Nabi lalu di satu kawasan bernama Madain Saleh, bandar letaknya ataupun duduknya orang-orang Nabi Saleh yang maju. Jadi daripada atas tu, daripada utara Saudi tu, Nabi Saleh, Nabi Hud jalan lagi jauh daripada Madinah kan. Kalau hari ni kawasannya nama Al-Ula, yang orang duk kecoh boleh tak boleh nak pergi melancong sebagainya tu kan. Sekarang ni bawah Muhammad bin Salman dijadikan tempat melancong. Dia Al-Ula tu besar. Salah satunya Madain Saleh, tempat yang Nabi kata jangan pergi tu Madain Saleh. Jadi Nabi Hud, Nabi Saleh datang daripada jauh, buat perkara yang sama sebagaimana Nabi SAW buat, pakai ihram yang sama, talbiyah yang sama. Dan Nabi kata yahujjunal baital atiq, mereka datang ke Mekah untuk menunaikan haji di Al-Baitul Atiq, iaitulah Kaabah, Baitullahil Haram. Jadi maknanya kat sini kita faham bahawa syariat ataupun manasik haji, ibadah haji ini ialah satu ibadah kemanusiaan daripada dulu. Satu perasaan yang sepatutnya orang rasa bila tunaikan haji, dia bukan buat sebab ikut Nabi SAW sahaja, tetapi dia sedang menunaikan satu aktiviti yang ditunaikan sejak awal manusia hidup, sejak munculnya risalah tauhid. Jadi sebenarnya dahsyat ibadah haji ni, betul tak? Sebab tak semua dalam syariat kita ni ada dalam syariat-syariat terdahulu. Pemberitahuan Nabi ini membuktikan kepada kita bahawa haji ini juga wujud dalam syariat-syariat sebelum lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu antara fadilat ataupun keagungan ibadah haji. The journey itself telah ditunaikan dalam keadaan yang sama, dengan manasik yang sama, kaedah yang sama, ucapan yang sama, talbiyah yang sama. Jadi ini satu orang kata apa, lesson penting yang Nabi SAW sampaikan bila lalu situ. Dan Nabi pandai, nampak, Nabi tak sebut daripada awal. Nabi boleh je beritahu daripada awal, betul tak? Daripada Madinah lagi Nabi beritahu, benda kita nak lalu saat gini semua ni, Nabi Hud lalu, Nabi Saleh lalu. Dia tak sama feeling dia kan, betul tak? Macam kita pun kan, bila pergi tempat tu sendiri, berdiri situ, here is the place, lain perasaan dia. Sahabat-sahabat tu, kita duduk kan di tempat yang sama, Nabi Hud dan Nabi Saleh lalu. Dan Nabi ingin menyambungkan rantaian risalah yang sama kan, sebagaimana kita ni baca dalam Quran kan, kita beriman dengan semua nabi-nabi, la nufarriqu baina ahadim minhum, kita tidak membezakan walaupun satu nabi, kita beriman dengan semua nabi kerana kita yakin semua nabi ni hanya satu rantai sahaja kan, satu hablun saja, satu tali saja, tali daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita lalu jalan dan tali yang sama. Jadi perasaan ni kita kena rasalah bila kita sama-sama menunaikan haji. Baik. Jadi duduklah situ, berehat dan sebagainya, kemudian sambung jalan ini. Tapi ni dah nak hampir sikit ke Mekah lah, dah nak hampir sikit ke Mekah. Ada orang kata Wadi Usfan letaknya lebih kurang 100 km, ada yang kata 60 km daripada Mekah. Kan? Kalau naik unta masih jauh lah. Kalau naik kereta mungkin sejam lah kan. Kemudian rombongan Nabi SAW melalui pula satu kawasan bernama Sarif. Sarif, sin ra fa, Sarif. Nabi SAW lalu di sini. Dan di sini apabila Nabi SAW lalu, berlaku satu kisah, iaitu ini untuk orang perempuan.
Sayyidatina Aisyah yang ikut daripada awal. Sayyidatina Aisyah ni ikut daripada awal. Macam mana kita tahu? Sebab Sayyidatina Aisyah lah orang yang tolong Nabi pakai ihram. Sayyidatina Aisyah lah yang wangikan Nabi, yang sapukan minyak wangi. Jadi sunnah bagi isteri sebelum suami pakai ihram, sapukan minyak wangi ke badan suami, sebagaimana Sayyidatina Aisyah buat kan. Lagi bagus belanja suami minyak wangi kan. Jadi Sayyidatina Aisyah sampai di sini, hadat Aisyah. Apa dia? Sayyidatina Aisyah telah datang period uzur. Masa ihram di Madinah elok lagi, suci. Dah jalan, dah berapa hari dah jalan ni kan, jauh. Sampai di Sarif ini, Sayyidatina Aisyah didatangi haid. Lalu datanglah dia kepada Nabi SAW dalam keadaan menangis. Sedih lah, sebab setahu dia tak boleh lah nak jadi macam orang lain, nak tunai haji dan sebagainya, pasal dah tak suci. Lalu datang kepada Nabi SAW dalam keadaan menangis, dan Nabi bertanya, ma yubkiki, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Aisyah? La'allaki nafisat. Nabi faham dah, agaknya engkau ni dah keluar darah ke? Kenapa Nabi sebut nafisat? Nafisat ni perkataan datang daripada perkataan nifas. Jadi maknanya dulu nifas dan haid dua-dua digunakan dengan makna yang sama, iaitu orang perempuan keluar darah. Cuma hari ni biasa kita gunakan nifas ni keluar darah lepas bersalin, manakala haid tu keluar darah setiap bulan kan. Tapi dulu Nabi sebut la'allaki nafisat, adakah engkau keluar darah? Bukan sebab Aisyah bersalin, Aisyah tak bersalin. Aisyah tidak ada anak kan. Nabi tanya, adakah keluar darah wahai Aisyah? Lalu Aisyah menjawab, na'am, ya, datang bulan. Jadi sedihlah. Jadi Nabi pun menenangkan Aisyah dan berkata, hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Jangan sedih, ini sesuatu yang telah pun tertulis kepada semua anak-anak perempuan Adam. Semua orang kena. Jadi Nabi beritahu macam mana nak buat ni. If'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Tak apa, jangan risau, teruskan je buat apa yang semua orang lain buat sepanjang haji ini, kecuali satu je tak boleh buat, iaitu alla tatufi bil bait. Tak boleh tawaf sahaja. Kan, sebab tawaf ni hukum dia sama macam solat. Apa yang tak boleh kalau orang perempuan tak boleh apa, maknanya pantang larang yang tertentu yang solat tak boleh, samalah dengan tawaf. Dan juga tawaf juga orang lelaki pun sama, tawaf kena dalam keadaan berwuduk kan. Batal wuduk, pergi ambil wuduk, repeat balik, tawaf sahaja. Tapi yang lain tak ada masalah kan. Sa'i, bermalam di Mina, di Arafah, melontar sebagainya, tak ada isu. Jadi disebabkan itu Nabi kata pada Aisyah, jangan risau, teruskan aja. Maknanya boleh tunai haji, cuma tawaf je tak boleh. Jadi bila Aisyah nak tawaf, tunggu suci lah, kena tunggu suci kan, barulah dia buat tawaf tu dan sempurnalah haji Aisyah. Tapi nanti kita akan baca Aisyah sedih. Sebab apa? Di sini juga, di tempat ini juga Nabi SAW, ni yang saya sebut hari tu. Tuan-tuan kalau kena ingat balik, pada awal saya cerita apa niat Nabi ketika tunai haji. Niat apa Nabi pakai? Nabi pasang niat apa? Haji qiran. Aku tunai haji dan umrah kan, haji dan umrah bersama. Jadi sahabat masa tu ada yang faham buat umrah dulu, buat haji kemudian, ada yang faham buat umrah, macam-macam kefahaman lah. Jadi senang cerita, dia orang tengok je lah Nabi. Ikut je Nabi. Jadi sampai di Sarif ini, sebab nak sampai Mekah, Nabi SAW menyebut kepada para sahabat, man lam yakun ma'ahu hadyun fa ahabba ay yaj'aluha umratan falyaf'al wa man kana ma'ahu hadyun fala. Nabi kata pada sahabat, siapa yang tak bawa binatang untuk dikorbankan, Nabi bawa kan, ada setengah sahabat, sebenarnya tak ramai lah, 2-3 orang sahabat lain saja yang ada bawa binatang korban. Nabi kata, siapa tak bawa binatang korban dan nak jadikan ni yang kita niat ni sekarang ni, nak jadikan niat tu sebagai niat umrah, maka boleh, Nabi kata. Dan siapa yang bawa binatang, Nabi kata tak boleh.
kena kekal niat tu, niat haji dan umrah. Sebab pada awal semua sahabat ikut Nabi, semua niat nak pergi, mana ada niat nak pergi umrah, niat nak pergi haji lah. Kan daripada Madinah ni semua ikut 100,000 orang ni bukan nak buat umrah. Nabi semua nak ikut Nabi sebab nak buat haji. Tiba-tiba Nabi cakap, siapa yang tak bawa binatang boleh niatkan niat umrah dulu, kemudian baru niat haji. Jadi di sini Ibnul Qayyim kata ini level pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada sahabat rupanya ada option. Ada mode, ada 3, maknanya ada beberapa mode rupanya. Niat untuk haji ni. Sahabat tak faham, ni baru first time. Dan di sinilah Suraqah bin Malik bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, the choice you are giving ni yang Rasulullah sebut ni, ya Rasulullah, hal hiya li'amihim dzalika am lil abad, untuk tahun ni je ke, untuk sekali ni je ke, atau untuk selama-lamanya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal lil abad, ini ialah untuk selama-lamanya. Wa innal umrata qad dakhalat fil haji ila yaumil qiyamah. Nabi buat tangan macam ni, Nabi kata sesungguhnya bermula hari ini haji dan umrah telah bersama, telah bergabung sehingga hari kiamat. Sebab apa? Sebab sebelum daripada itu orang Arab sama ada buat umrah atau buat haji. You choose. Kalau pergi haji, musim haji, mana ada buat umrah. Waktu lain daripada musim haji buat umrah, musim haji buat haji. Tak ada cerita umrah dan haji sekali ni, tak pernah berlaku. Sebab tu sahabat confuse kan, bila Nabi suruh sahabat tanya, ini special instruction sekali ni ke ataupun dah jadi syariat ni kan? Dan yang menariknya yang tanya tu siapa? Suraqah bin Malik. Siapa Suraqah bin Malik? Tuan-tuan ingat lagi tak? Cerita lama ni, berapa belas tahun. Suraqah bin Malik ialah orang yang berjaya menjejak Nabi SAW ketika Nabi berhijrah secara senyap-senyap pergi ke Madinah. Kan orang Quraisy dia letak bounty, dia letak duit bounty kan. Siapa dapat Nabi adalah reward kan. Semua dok pakat cari Nabi, semua tak jumpa kecuali Suraqah bin Malik. Dan ketika itu bila jumpa dengan Nabi pun Suraqah belum masuk Islam. Tapi ketika itu Suraqah dah macam takjub dengan sesuatu dengan Nabi. Sebab apa? Bila dia nak kejar, kuda dia terjatuh, nak kejar, kuda dia terjatuh. Suraqah dah tahu ini bukan lelaki biasa, betul lah, ini memang mungkin Nabi. Tapi tak masuk lagi Islam. Suraqah masuk Islam later on, kemudian sikit baru masuk Islam. Tapi pada hari ini kemungkinan juga mungkin lalu di tempat yang sama dulu dikejar Nabi. Allah nak jadikan macam dia orang yang concern tentang manasik haji, dan dialah orang yang bertanya. Dan dengan soalannya itulah kita sampai hari ini belajar bahawa umrah dan haji itu boleh dibuat pada masa yang sama dalam musim haji. Terima kasih kepada Suraqah bin Malik. Kan, Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu dah jadi sahabat kan. Jadi di situ, di tempat ini. Tapi ada setengah riwayat kata Suraqah tanya, dan arahan Nabi itu sebenarnya bukan disebut di sini tapi disebut nanti. Tak apalah, nanti kita akan baca bila Nabi dah tunai umrah baru Nabi cakap macam tu. Tapi Ibnu Qayyim mencantumkan dua-dua cerita, dan Ibnu Qayyim kata di sini Nabi dah bagi tahu awal, tapi sahabat masih tak pasang niat apa-apa. Sebab sahabat kalau boleh nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi dah kata yang tak bawa binatang ternakan bolehlah niatkan umrah. Jadi masing-masing tak apalah, kita ikut Nabi lagi lah, niat haji lagi lah. Tak tukar lagi. Tapi nanti kita akan baca bila Nabi dah sampai, Nabi bukan Nabi paksa lah, Nabi suruh semua untuk tukar niat. Nanti kita akan baca. Baik. Jadi itu cerita yang berlaku di Sarif. Jadi ada dua cerita lah yang berlaku di situ. Yang pertama cerita Sayyidatina Aisyah didatangi haid, dan cerita kedua Nabi SAW bagi tahu pada sahabat untuk pilih ataupun tukar ibadah yang nak ditunaikan. Kemudian berjalanlah lagi semua sahabat bersama dengan Nabi SAW sehingga sampai di perhentian terakhir bernama Dhi Tuwa. Dhi Tuwa. Kalau hari ni cari tempat tu dah tukar nama, tak ada dah. Tapi yang kita jumpa hari ni ada satu tempat dinamakan sebagai Bi'r Dhi Tuwa, perigi
Dhi Tuwa. Perigi ni zaman Nabi tak ada lagi, atau mungkin dia ada mata air lah begitu kan, sebab nanti kita akan tengok kenapa di situ nanti didirikan perigi kemudiannya. Saya tak tahulah, orang pun dia tak jauh sangat daripada Mekah, ada kata 6 batu je, 6 batu lebih kurang 10 km lah saya rasa kan, kalau naik teksi sekejap je sampai. Tapi saya tak rasa sangat orang pergi tempat ni. Dhi Tuwa ni di sini Nabi SAW jadikan sebagai checkpoint terakhir, dan Nabi rehat dulu. Nabi sampai situ petang lebih kurang. Jadi Nabi kata kita bermalam dulu di sini. Kenapa Nabi tak terus masuk Mekah? Sikit lagi, sepelaung je, 6 batu dah nak masuk Mekah dah. Tapi Nabi kata tak, malam ni kita rehat dulu. Rehat dulu di sini. Maka malam tu seluruh rombongan Nabi SAW berehat. Esok pagi, bangun pagi, Nabi SAW telah mandi. Ini yang datang hukum orang ihram boleh mandi. Sebab sebelum-sebelum tu, maknanya sebelum-sebelum tu tak mandilah. Daripada Madinah tu duduk jalan sampai Dhi Tuwa ni, bukan tak nak mandi, air tak ada, tak banyak kan. Yang ada tu buat minum, takkan nak bazir-bazir buat mandi. Tapi di sini Nabi mandi juga. Sebab apa? Nabi SAW ingin masuk ke dalam Mekah dalam keadaan yang paling suci, dalam keadaan yang paling wangi, dalam keadaan paling bersih. Jadi Nabi mandi, tapi mandi je, tak pakai minyak wangi, tak apalah, mandi saja, basuh badan lah kan, freshen up orang kata kan, bagi segar. Jadi lepas subuh Nabi mandi, dan kemudian barulah Nabi SAW masuk ke dalam kota Mekah. Dan ketika ini ialah hari Ahad, Nabi bermalam di situ malam Ahad. Jadi maknanya Nabi masuk ke kota Mekah pada pagi Ahad. Pagi Ahad 4 Zulhijjah. Jadi ada berapa hari lagi sebelum nak start ibadah haji? Ada lebih kurang 4 hari lagi lah kan, 4 Zulhijjah. Sebab nanti nak start ibadah haji pada 8 Zulhijjah kan, bermalam di Mina tu 8 Zulhijjah. Jadi Nabi SAW setelah mandi, Nabi pun berjalan menuju ke kota Mekah. Dari mana Nabi datang nak masuk ke kawasan Kaabah ni? Nabi masuk melalui satu kawasan bernama Al-Hajun. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah, saya dulu pernah sebut Al-Hajun ini tempat Nabi SAW akan duduk biasanya bila Nabi datang ke Mekah. Buktinya apa? Masa pembukaan kota Mekah, Nabi duduk di kota Mekah berapa lama? 18 hari kan, pembukaan kota Mekah. Masa tu bulan Syawal. Nabi masuk kota Mekah, Nabi tak duduk di rumah Nabi SAW sendiri. Kan ada sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau balik kampung, kenapa saya tak duduk rumah sendiri? Nabi kata rumah dah tak ada, dah kena jual lah apa semua. Takkan Nabi nak main duduk datang ni duduk kan, dah tukar nama, geran dah tak ada. Jadi Nabi SAW boleh je Nabi nak minta balik, betul tak? Tapi Nabi kata tak. Nabi duduk dalam kemah yang didirikan di Al-Hajun. Sampai sekarang nama tempat tu pun Al-Hajun, tapi dah tak ada apa lah, ada kubur je kat situ. Kalau sekarang pergilah. Al-Hajun ni betul-betul di luar je daripada kawasan Masjidil Haram, tak jauh sangat. Dan dia satu kawasan yang sedikit tinggi. Kenapa Nabi duduk, Nabi lalu situ? Satu, sebab nanti Nabi akan bermalam di situlah sebelum bermulanya haji. Yang kedua ialah kerana Nabi SAW ingin mendatangi ataupun masuk ke dalam Mekah daripada tempat yang tinggi. Ini sunnah Nabi SAW juga. Nabi nak masuk daripada tempat yang tinggi, masuk ke dalam Baitullahil Haram, dan nanti balik, nanti Nabi akan keluar daripada tempat yang rendah. Ini nampak Nabi SAW punya adab mendatangi, dan khusus dalam haji. Ulama kata kalau umrah Nabi buat terbalik. Kalau umrah Nabi datang daripada tempat rendah dan keluar daripada tempat tinggi. Tapi kalau saya boleh fahamkan di sini, sebenarnya Nabi SAW buat sebagaimana yang Nabi ajar pada kita. Kalau datang masjid, jangan balik lalu jalan yang sama, betul tak? Kan datang surau ke datang masjid kan, Nabi ajar datang jalan lain, balik jalan lain. Sebab apa? Semua yang kita lalui itu, batu-batu yang kita pijak akan menjadi syahid, akan menjadi saksi ke atas kita di hari kiamat bahawa betullah lelaki ini telah pun berjalan menuju ke masjid, aku sebagai
saksi. Jadi Nabi SAW masuk ke dalam Baitullahil Haram kod jalan lain, dan balik nanti pun kod jalan lain. Jadi semua bukit, semua batu, semua gunung menjadi saksi kepada ibadah Nabi SAW. Jadi Nabi masuk daripada Al-Hajun, daripada tempat yang tinggi. Kemudian Nabi SAW masuk pada waktu ini dah pukul berapa? Kalau agak-agak lah, daripada Dhi Tuwa tadi tu tolak lepas subuh, tak jauh mana. Bila sampai di Baitullahil Haram telah pun masuk waktu duha, lebih kurang pukul, kalau katalah tadi pukul 6 pagi kan, sekarang dah pukul lebih kurang 8.30 9 pagi. Nabi SAW sampai di depan kawasan Baitullahil Haram. Dari pintu mana Nabi masuk? Tuan-tuan yang biasa pergi mungkin boleh jawab lah. Pintu yang menjadi kesukaan Nabi SAW untuk masuk ke dalam Kaabah, pintu apa? Babus Salam kan? Dulu namanya bukan Babus Salam dulu namanya Bab Bani Syaibah. Sebab apa? Situ kawasan tempat duduk Bani Syaibah. Daripada zaman Nabi duduk di Mekah lagi, Nabi suka masuk ikut pintu Bani Syaibah. Sebab apa? Kalau tuan-tuan yang tahu kan, masuk Babus Salam, tapi hari ni tak boleh lah. Masuk Babus Salam, kita patutnya akan terus nampak Hajarul Aswad dan Multazam sepatutnya, tapi hari ni masuk tak nampak apa dah. Kan, dah tutup dengan rak Quran, dengan apa semua, nampaklah sipi-sipi, kita boleh nampak lah kan. Dan Nabi masuk Babus Salam. Bila Nabi nampak Kaabah, Nabi pun baca doa yang biasa kita baca tu kan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam kan. Tapi setahu saya lah, kalau sekarang ni susah nak masuk Kaabah ni ikut pintu tu, pasal asyik tutup. Saya itu duduk 6 hari lah, 6 hari sekali je buka pintu tu. Pasal sekarang banyak betul construction ni. Kalau tuan-tuan tengok sekarang pun Kaabah tu keliling tengah buat construction ni. Kok atas construction, bawah construction, keliling kelalang construction. Jadi kita pun tak tahu pintu mana buka, pintu mana tutup, pun dah confuse. Tapi yalah, saya sempatlah lalu. Cuma nak ceritanya sekarang susah dah nak masuk pintu tu. Walhal daripada dulu saya baca daripada zaman Nabi sampailah ke setiap khalifah, sampailah ke sebelumlah zaman orang ramai betul tunai haji ni, bila musim haji semua jemaah haji memang akan masuk ikut pintu situ. Sebab iqtidaan bi sunnatin Nabi SAW, nak mencontohi sunnah Nabi kan, masuk buat haji daripada pintu Babus Salam sebagai tawaf yang pertama, ataupun tawaf qudum, tawaf datang kan, tawaf first. Jadi tak tahulah, kalau kok tuan-tuan direzekikan sekali lagi tunai haji, tak tahu kali ke berapa dah tuan-tuan ni. Cubalah. Dan kalau siapa yang hari tu dapat masuk pertama kali ikut pintu situ, maka dapat pahala mencontohi Nabi SAW. Babus Salam. Dan antara doa lain yang Nabi baca bila Nabi nampak Kaabah, dan biasanya kalau sampai ke hari ni pun mutawif akan ajar kita baca doa ni kan, Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Allah, ya Allah, tambahkanlah pada rumahmu ini kemuliaan, keagungan, keistimewaan dan rasa agung ataupun rasa haibah, rasa hebat. Maknanya Nabi doa minta supaya kekal perasaan yang dirasai daripada dulu Nabi Ibrahim AS sampailah kepada manusia terakhir. Siapa-siapa pun datang nampak Kaabah merasai perasaan yang sama, walaupun ianya adalah satu binaan yang paling simple atas muka bumi hari ini. Betul tak? Saya baca satu buku, mungkin tuan-tuan pernah baca buku Muhammad Asad, The Road to Makkah, in English lah kan. Dia asalnya seorang Yahudi, kemudian masuk Islam. Dia ni masa zaman dia ni Yahudi, merata-rata dia pergi ni, dia kata I went to a lot of mosque, ke macam-macam masjid yang cantik dalam dunia Islam ni, Istanbulnya, di Tashkentnya, di Bukhara, wherever lah dia kata kan, di Iran dan sebagainya. Dan dia kata dia kagum dengan begitu banyak seni dan hasil-hasil kecantikan masjid-masjid tersebut.
tetapi tidak ada yang dapat menyaingi perasaan ketika dia melihat Kaabah for the first time. Walaupun dengan segala orang kata apa, with all its simplicity and humility, seolah-olah dia kata orang yang membina Kaabah ni fikir apakah cara terbaik untuk bina satu binaan yang paling menggambarkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia tidak menemui satu pun yang boleh menyamai kehebatan Allah, lalu dibina satu binaan yang paling simple. Kerana apa pun yang dibina untuk menyaingi ataupun menterjemahkan keindahan dan kecantikan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada yang boleh menyamai. Akhirnya dia buat satu binaan yang paling simple. Seolah-olah macam tu lah dia kata. Ini dia punya reflection kan. Ini bukan Nabi sebut, dia sebut. Jadi kadang-kadang kita fikir satu irony, satu binaan simple, kotak je, cube. Tapi siapa-siapa yang datang pertama kali, hatta yang dah datang berkali-kali pun, bila sampai, bila tengok, kita akan rasa satu perasaan yang luar biasa. Satu perasaan al-haibah. Dan inilah dia keberkatan yang Allah SWT letakkan kepada Kaabah itu sendiri. Dan Nabi SAW doa, dan ialah berkat doa Nabi, semua orang kan merasai perasaan yang sama ketika melihat Kaabah. Maka apabila Nabi SAW masuk, apa perkara pertama Nabi buat? Solat sunat tahiyatul masjid. Betul ke? Tak betul tuan-tuan. Semua masjid lain atas muka bumi betul, masuk tahiyatul masjid, kecuali di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram there is no such thing as tahiyatul masjid, kerana penghormatan kepada Masjidil Haram bukanlah dengan solat 2 rakaat, sebaliknya ialah dengan at-tawaf, 7 pusingan. Jadi sebab tu selagi kita duduk sana, masuk je kalau boleh, buatlah tawaf. Tapi sekarang susah. Pasal apa? Nak buat tawaf yang sunat tu, kena pergi masuk bawah. Bukan, bolehlah nak buat kat atas, tapi tak jadi sunat dah tu kan. Jadi jenuh lah. Tawaf jenuh. Kalau kat atas tu 4.5 km tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang kaki dah tak berapa ni, bertahan juga tu kan. Kalau zaman Nabi boleh lah masuk je kat mataf bawah tu kan. Kalau kat bawah tu 18 minit 20 minit selesai dah. Tapi orang lelaki sekarang tak boleh masuk kecuali pakai ihram. Itulah. Bukan sebab apa, sebab ramai sangat kan. Tapi sunnah daripada zaman Nabi SAW, masuk je tawaf, masuk je tawaf. Itulah dia tahiyatul masjid. Orang kata apa, penghormatan kepada Masjidil Haram ialah tawaf. Jadi Nabi masuk, terus Nabi buat tawaf yang pertama yang ditunaikan oleh Nabi dalam Hajjatul Wida', iaitulah tawaf, inilah yang dinamakan sebagai tawaf qudum, tawaf selamat datang kan, orang Melayu panggil tawaf selamat datang. Ianya adalah satu tawaf sunat. Dia tawaf sunat sahaja, dia belum masuk lagi dalam rukun haji kan. Dia tawaf sunat, tapi sunat yang muakkad lah, sunat yang sangat-sangat sepatutnya dibuat, sebab Nabi SAW buat. Jadi berlaku khilaf di kalangan ulama. Tawaf ni, adakah Nabi tunaikan dengan berjalan kaki, masyian, amrakiban, ataupun Nabi tunaikan dengan menunggang unta? Sebab apa? Sebab bila kita baca dalam banyak hadis yang dikumpul tentang tawaf-tawaf Nabi, kita dapati bercampur-campur. Ada kata Nabi tawaf menaiki unta, siap ada sahabat, siap dinamakan lagi sahabat mana yang pegang tali unta bawa Nabi tu. Tapi ada juga hadis yang sebut Nabi tawaf secara berlari anak 3 pusingan pertama, kemudian jalan biasa pada 4 pusingan terakhir. Jadi mana satu yang betul? Adakah Nabi menunggang unta ataupun Nabi berjalan kaki? Ini persoalan yang penting, sebab sekarang ni soalan orang tanya bukan naik unta boleh ke tidak, boleh tak tawaf naik skuter. Pasal sekarang semua nak naik skuter. Tuan-tuan dah pernah naik skuter? Kan? Saya naik tertidur. Saya cakap ini bukan tawaf ni. Pasal kan skuter kat atas sekali kan. Bukan main kuat blower aircon atas tu. Menggigil-gigil saya kat atas tu. Dah lah sejuk, kita naik skuter kan, slow je dia kan. Memang lena. Kan? Kalau tak ni, memang saya nampak depan saya ada makcik terlanggar tiang tung, tidur. Makcik Arab kan, dia naik seorang-seorang. Dia orang Arab, kalau makcik-makcik dia tak boleh naik dua, tak muat.
Dia ambil skuter 2 orang tapi dia naik seorang. Pasal besar. Naik seorang kan tu kan. Saya tengok apa sah dia pergi terlanggar kan yang apa divider tu kan. Tung. Oh tidur lah tu. Memang tertidur kat atas tu. Jalan senyap kat atas tak ada orang kan. Jadi memang betul skuter tu datang daripada hadis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan tawaf dengan menaiki unta kan. Jadi maknanya haruslah tunaikan tawaf dengan menaiki tunggangan. Maknanya walaupun tanpa alasan, tak ada sakit kaki, tak ada apa, tak ada masalah, boleh juga menunaikan tawaf sambil naik tunggangan kan. Cuma unta tak ada lah sekarang. Naik skuter saja. Dan skuter tu saya tengok makin banyak Kebetulan saya lalu tu, saya nampak ada dia punya garaj ni, terbuka pintu. Oi, ditambah lagi yang baru ni, agaknya untuk musim haji akan datang. Saya rasa silap satu hari semua orang naik skuter. Tak ada orang jalan kaki dah. Azan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya betulkan sikit tawaf yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya tengah cerita ni bukan tawaf qudum Ini ialah tawaf umrah Nabi. Nanti kita akan baca maknanya Nabi terus masuk ni, Nabi terus tunai umrah yang maknanya umrah yang bersama dengan haji itulah. Sebab Nabi tak ada buat tawaf sunat sebelum tu lagi. Tapi bermakna kalau siapa yang datang dalam keadaan belum berihram ataupun datang dalam keadaan berihram tapi belum lagi nak tunai umrah, boleh buat tawaf sunat, dan tawaf sunat itulah dinamakan sebagai tawaf qudum. Sebab tawaf qudum ni sunat kan. Jadi ni yang saya tengah cerita ni ialah sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus buat umrah. Sebab habis tawaf ni Nabi akan terus sa'i dan sebagainya. Jadi kita sambung soalan. Jadi adakah Nabi sebenarnya menunaikan tawaf berjalan ataupun menaiki tunggangan? Sebab bercampur riwayat. Jadi akhirnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mentarjihkan berdasarkan hadis daripada Al-Baihaqi bahawasanya yang dalam Hajjatul Wida' ni, haji yang Nabi tunaikan ni, bila Nabi mula-mula masuk sahaja ke dalam Baitullahil Haram, Nabi meletakkan untanya. Menurut hadis ini Nabi meletakkan untanya. Jadi maknanya apa? Nabi turun daripada unta, bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tawaf berjalan kaki. Lalu Nabi pun masuk ke dalam kawasan masjid, ke kawasan mataf tu, kita panggil hari ni mataf lah. Kemudian Nabi pun menyentuh ataupun mengucup Hajarul Aswad sebelum Nabi mulakan. Dan kalau dulu tak ada isu, tapi sekarang ni jadi persoalan. Saya pun baru tahu, bila pergi baru tahu. Boleh ke tak boleh cium Hajarul Aswad ketika dalam keadaan berihram? Saya kata apa masalah? Sebelum saya pergi saya tak faham. Apa masalahnya kan? Nabi pun buat. Rupanya sebab sekarang ni, ialah semua orang tahu kan, Hajarul Aswad tu dilumuri oleh minyak wangi yang banyak. Jadi dikhawatiri bila cium tu melekat bau tu ataupun terpegang situ, melekat bau tu pada kita, dah melanggar pantang larang ihram. Jadi maknanya kalau nak cium Hajarul Aswad, kalau sekarang ni kena lepas habis tunai umrah lah. Dah tahallul barulah kalau nak pergi cium Hajarul Aswad. Sebab tu yang jadi jam kat situ. Sebab yang sampai kawasan, bila kita sampai kawasan Hajarul Aswad, bercampur. Ada orang tengah tawaf sunat, ada orang tengah buat umrah, ada orang memang datang nak cium Hajarul Aswad sahaja. Yang tu yang jam kat situ kan. Tapi kalau tuan-tuan tengok sekarang ni, buka live dekat YouTube, kalau perasan di keliling Kaabah sekarang tengah buat construction. Orang kata untuk masuk musim haji yang baru ni. Jadi siapa yang datang buat umrah bulan ni, tak dapat lah. Tak dapat cium Hajarul Aswad, tak dapatlah bergayut di pintu Kaabah tu semua, tak ada lah. Nak sentuh kiswah pun tak dapat, tak ada can. Kan, saya tengok, oh kesian lah, nasib baik saya pergi tu sempat lagi tu kan. Tapi yang pergi ni tak tahu, tiba-tiba dah naik barrier dah, tutup. Jadi orang kena. Cuma bila saya baca dalam internet, orang kata bila buat macam tu, tawaf makin lancar.
Sebab apa? Dah tak ada orang yang datang untuk cium Hajarul Aswad sahaja. Dah tak ada jam lah. Maknanya yang turun kat bawah tu memang nak tawaf je, tak ada sebab lain dah nak pergi kan. Kalau tidak ada yang nak pergi pegang kiswah lah, nak apa semua tu yang buat jam tu. Dia kata bagus juga macam ni dan memang betul Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidina Umar. Dia kata kepada Umar, engkau ni badan besar, janganlah kerana untuk mencium Hajarul Aswad tuzahimun nas, kita ni berebut ataupun bergaduh dengan orang lain sehingga menyakitkan orang lain dalam nak mencium Hajarul Aswad. Jadi sebenarnya berebut-rebut nak cium Hajarul Aswad ni bukanlah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah dilarang ataupun ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak tahulah kalau kita pergi sampai hari ni, memang pendek katanya orang berjihad lah nak pergi ke situ. Saya tengok tu suspend. Ada sekali saya pergi tu, habis saya tengok ada seorang tu keluar muka dan macam nak pitam. Balik tu saya tengok kat Facebook viral, ada ambulans datang di Masjidil Haram sebab ada orang hampir-hampir kena buat CPR. Saya kata ni confirm yang tadi nak pergi cium Hajarul Aswad. Dah sampai sesak nafas kan. Ada sekali tu pasal saya duk terhibur tengok polis yang duk jaga tu kan. Kata macam mana dia nak jaga orang dah. Dia kata, ada sekali tu saya tengok orang betul-betul ada yang bertakbir macam nak pergi perang. Jadi polis tu komen, hadir rujulah, ini menjantan betul ni, dia komen daripada atas. So, saya pun tergelak. Ada setengah orang sampai macam tu kan. Maknanya benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ajar dan tak perlu pun. Dan bahkan memang ada pun hadis menyebut Nabi lambai je kan, macam yang kita buat lah, Nabi lambai saja cukup. Ataupun ada Nabi sentuh dengan tongkat Nabi, kemudian Nabi cium tongkat Nabi pun ada juga kan. Maknanya tak payahlah sampai nak kena ke tahap sebegitu rupa. Tapi dalam haji ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Hajarul Aswad dulu, Nabi cium. Kemudian para sahabat nampak bila Nabi cium mengalir air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya kenapa Nabi mengalir air mata bila mencium Hajarul Aswad. Nabi mengenangkan bahawa this is the only place setelah ini yang mana para umatnya, umpamanya lah kita hari ni, kita tak ada chance berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sahabat dan dapat menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalam dengan Nabi, menyatakan iman kita, menyatakan bai'ah kita kepada Nabi. We don't have that chance. So ada orang cakap, apa yang menghubungkan kita secara fizikal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini? Salah satunya ialah dengan kucupan pada Al-Hajarul Aswad. Kerana di situlah pernah bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia mengucupnya, dan apabila kita mengucupnya maka seolah-olah kita telah merasa satu pertemuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada kita merasakan keberkatan yang ada pada Hajarul Aswad, kerana itulah satu-satunya objek daripada syurga yang ada di dunia. Dan ada orang kata macam masuk USB kan, tiba-tiba ting. Kalau kita pergi pada Hajarul Aswad tu kan, saya tak tahu, saya tak pernah dapat peluang tu, belum lagi lah, wallahu alam. Tak tahu kalau tuan-tuan yang pernah, apa rasanya. Saya rasa serabut juga orang dah tolak, tapi mungkin kalau dalam keadaan tenang mungkin tunggu jadi Perdana Menteri dululah. Boleh lah kan, pergi seorang-seorang cium, mungkin kita akan merasakan sesuatu yang tidak dirasai oleh mana-mana manusia di atas muka bumi. Because pada setiap saat Hajarul Aswad ni dikucup, hanya satu manusia sahaja atas muka bumi yang mengucupnya. Itu hakikatnya, daripada 7 bilion manusia. There is only one person at 1 second, in one moment, yang boleh mengucup objek dari syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi Nabi menangis ketika itu, kemudian Nabi pun berittiba'. Inilah yang datangnya sunnah ittiba'. Nabi buka belah kanan ihram Nabi untuk menunjukkan. Kenapa Nabi tunjuk? Ini sebenarnya datang daripada sebelum tu lagi kan, masa umrah yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam tunaikan, Nabi dah pun perintah kepada sahabat, tunjukkan tangan kita. Sebab fitnah daripada setengah orang kafir Quraisy ketika itu menyatakan kenapa orang-orang Islam ni tutup ihram, tutup badan, sebab nak menutupkan dia orang ni sebenarnya sakit. Orang yang pergi ke Madinah ni datang balik ke Mekah semua tak cukup makan, tak cukup zat, badan kurus, badan tak sihat. Dia nak tuduh ni. Jadi Nabi kata kita show off sikit.
Buka kan, orang lelaki tunjuk muscle kita. Kan. Jadi memang betul lah sekarang ni bila buka bukan nampak muscle, nampak lemak semua kan. Makin ramai yang obese. Zaman Nabi semua lean kan, and muscular. Zaman sekarang buka, Allahu Akbar kan, ramai yang obese daripada yang berotot. Dan Nabi pun berlari anak untuk 3 pusingan yang pertama, kemudian Nabi berjalan pada baki 4 pusingan, sebelum akhirnya Nabi akhiri juga dengan mengucup semula Hajarul Aswad. Dan kemudian Nabi SAW pun menunaikan pergi pula untuk tunaikan solat di belakang maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Dan nanti kita akan sambung apa yang berlaku pada sa'i dan sebagainya. Cuma sekarang kita berhenti di situ. Dan satu perkara yang tadi saya lupa nak cerita, sebab malam ni memang plan saya nak habiskan dulu perjalanan Nabi itulah kan, sampai masuk ke dalam kota Mekah. Along the way sebenarnya ada satu aduan daripada para sahabat. Dulu-dulu kita tak dengar aduan ni pasal apa, mungkin sebab zaman dulu tuan-tuan, zaman itu berjalan kaki selama 30 hari is considered a normal thing to do. Bagi Arab Badui benda ni perkara biasa. Berjalan 30 hari. Tapi bukan semua orang buat. Dan bagi para sahabat yang terlibat dalam perang, perjalanan kali ni yang 8 hari ni tak ada apalah kan. Pergi Tabuk tu pergi saja 15 hari, balik 15 hari lagi. Ni 8 hari relax-relax berhenti, tak ada apa ni. Cuma kita kena ingat kali ni Nabi SAW berjalan dengan 100,000 orang. Bermakna dalam 100,000 orang ni ada yang tak pernah ikut Nabi keluar daripada Madinah pun ada. Yang tak pernah pergi perang, yang tak pernah jalan jauh, mungkin ada orang tua dan sebagainya. Sebab tu ini satu orang kata apa yang tak difahami oleh orang yang datang umrah tapi tak jadi mutawif. Ingat, senang jadi mutawif. Nak melayan kerenah jemaah yang datang, itu yang penat jadi mutawif tu. Nabi menjadi mutawif kepada 100,000 orang. Kita hari ni terror mutawif punya paling pro pun saya rasa mungkin 2 bas paling banyak kot. Itu pun dah serabut dah kan. Saya pernah dengar lah ada seorang ustaz bawa 200 orang, jemaah dia 200 orang, nak tawaf tu sekali 200 orang. Saya tak boleh bayang macam mana dia bawa 200 orang pusing. Tapi dahsyat-dahsyat tu Nabi lagi dahsyat. 100,000 orang perhati Nabi ni. Semua benda Nabi buat diperhati. Nabi kena kontrol 100,000 yang seorang nak yang seorang beranak kan, cerita hari tu kan, Asma bintu Umais tengah on the way beranak. Yang seorang datang haid, yang seorang itu, seorang ni. Dan salah satu aduan yang sampai kepada Nabi juga ialah sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, sakit kaki. Kan, hebat-hebat sahabat pun manusia juga kan. Yang dah ACL ke, yang dah orang kata apa pelincir dah tak ada. Jadi ada sahabat datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sakit kaki lah jalan jauh-jauh ni, tak ada tips ke ya Rasulullah kan, minta nasihat daripada Rasulullah. Jadi Rasulullah bagi satu nasihat, dan nasihat ni is a good advice even for us today. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bin nasalan. Nabi bagi tahu pada sahabat, okey, kena buat apa nak hilangkan sakit kaki, pasal kena jalan juga, takut tak sampai lah. Nabi kata alaikum bi an-nasalan. An-nasalan ni apa? Kamu hendaklah melakukan an-nasalan. An-nasalan ni apa? Al-mashyus sari' bil khutwah al-mutaqaribah. Berjalan secara brisk walk dengan tapak, antara tapak yang dekat. Kita panggil, kalau istilah runner hari ni kita panggil cadence. Tak tahu tuan-tuan sini ada yang running ke tidak? Kalau orang yang masuk acara lari ke apa, dia faham istilah ni. Cadence ni ialah in 1 minute berapa tapak kita bernapak. So the good yang betul dan yang sepatutnya ialah dalam 1 minit cadence kita lebih tinggi. Jadi maknanya posture yang betul kalau orang jogging atau brisk walk ialah lebih dekat antara tapak dengan tapak yang seterusnya, tetapi laju. Kalau tuan-tuan perasan orang yang tak reti, yang baru nak belajar jogging, yang baru nak running, dia akan big stride kan, dia akan tapak pung 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 sebab dia nak cepat. Itu salah. Kalau pecut lain cerita lah, kalau jadi Usain Bolt tu cerita lain. Ini maknanya nak long distance kan, marathon dan sebagainya. So jarak antara kaki dengan kaki dengan kaki kecil-kecil tapi laju. Ini yang Nabi SAW suruh. Dan tangan Nabi kata hayunkan supaya
menjadikan momentum badan ke depan. Ini yang disebut sebagai an-nasalan. Nabi kata buat ni insya-Allah hilang sakit kaki. Saya pun kalau tidak tak tahu ni. Tapi bila hari tu pergi umrah memang betul 1 hari 14 km. Saya cek dalam pakai jam kan. 20,000 step atau ada hari 25,000 step. Berbelah-belah kilometer 1 hari. Wah, balik malam urut kaki tu. Kan? Kebetulan saya carilah, kod ada lah kan. Memang betul rupanya. Sahabat pun mengadu. Jadi bila saya tahu tu saya pun try lah. Kan? Setiap kali nak pergi, saya pula duduk hotel jauh kan. Kalau Madinah tu saya hotel belah belakang sekali. Kena keluar awal. Kalau tidak tak sempat masuk solat. Jadi saya cuba buat macam tu, memang betul. 2 minggu balik tak sakit kaki. Setakat ni, sampai ke setakat ni tak pernah pergi urut lagi lah. Tak ada keperluan. Alhamdulillah tak sakit kaki, sakit lain je. Kan, demam dan sebagainya. Jadi makna Nabi SAW ajar kepada para sahabat di antara, dan hatta sehingga ke hari ini diakui sebagai satu exercise yang terbaik ialah brisk walk. Kan, tak perlu kos, simple, can be done anywhere. Kan, kat dalam rumah pun boleh pakai treadmill kan. Atau sini lagi mudah pergi Tasik Cepaka. Brisk walk. Dan diriwayatkan daripada ramai sahabat, itulah dia cara Nabi SAW sentiasa berjalan. Nabi jalan dalam keadaan laju. Nabi, orang kata kalau tengok Nabi jalan, orang tahu ini langkah ataupun cara jalan orang yang rajin, bukan orang malas. Orang malas seret kaki, jalan perlahan, jalan ke belakang gaya penguin. Ini gaya orang malas. Nabi gaya orang yang cergas. Jadi ini satu nasihat kesihatan lah kepada kita semua. Banyakkanlah jalan kaki kan. Kalau daripada sini pergi ke Masjid Hasanah, patut jalan kaki lah, tak payah naik kereta. Kat Madinah, kat Mekah boleh tak? Kat sini tak boleh kan. Flat ni, tak ada bukit. Kalau saya lain, rumah saya tu bukit-bukit, tak apa, ada alasan naik kereta. Sebenarnya berjalan kaki banyak juga memanjangkan umur, menyihatkan badan dan panjang umur. Jadi boleh kau azam malam ni mencontohi Nabi SAW kan, dan menyihatkan badan kita. Mengambil nasihat Nabi, iaitu an-nasalan, brisk walk with small steps, yang laju. Jadi wallahu alam, pada malam ini setakat itu dulu. Soalan. Okey. Miqat. Kan saya cerita itu Nabi punya miqat daripada Madinah ialah di Zulhulaifah. Di situ Nabi berihram, di situ Nabi pasang niat. Dan akhirnya memang itulah dia miqat bagi orang yang datang daripada arah Madinah. Tapi Nabi tak sebutlah lagi masa tu miqat tempat yang lain. Kemudian baru Nabi sebut kan, kalau orang datang daripada Yaman, miqat mana, datang daripada sana dan sebagainya. Jadi Nabi bermiqat di Zulhulaifah. Haji Qiran. Nanti kita akan tengok. Maknanya Nabi tidak putus, Nabi tidak bertahallul. Nabi kekal dalam keadaan ihram kan, daripada 4 hari sebelum Zulhijjah, maknanya 26 Zulkaidah. Okey, perjalanan je 8 hari. Perjalanan saja 8 hari. Masuk di Mekah 8 hari. Campur 4 hari sebelum hari Tarwiyah, dah 12 hari. Campur 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari. Berapa hari Nabi SAW berihram? Maknanya 12 campur 6, 18 hari lebih kurang. Itulah dia tempoh Nabi berihram. Maknanya Nabi stay dalam ihram sampai habis musim haji, sebab Nabi tidak putus antara ihram. Maknanya Nabi tidak tahallul di antara umrah dan haji. Itu haji qiran. Dia banyak bersekali, dibuat bersekali. Niat satu niat. Niat haji qiran. Memang berlaku khilaf lah, ulama kata gini, tapi saya dah rumuskan, maknanya semua yang bersetuju haji Nabi ialah haji qiran. Tapi nanti kita akan tengok Nabi ajar sahabat bentuk-bentuk lain. Bermakna bukan haji qiran sahaja yang boleh dilakukan, dan tidak ada perbezaan pun sebenarnya kan. Maknanya ni paling ni tak ada. Semua boleh buat. Dan banyak sebenarnya nanti Nabi SAW, kalau kita perasan, dan ini satu pengajaran penting di sepanjang perjalanan, kenapa Nabi berhenti banyak kali, kenapa Nabi tak straight je? Kalau ikut Nabi boleh straight je, sebab Nabi nak
Ini sunnah Nabi ajar. Bila berjalan dengan orang, siru ala sayri ad'afikum. Berjalanlah mengikut pace atau mengikut kemampuan orang paling lemah di kalangan kamu. Jadi dalam 100,000 orang, ada orang tua, ada orang sakit kaki dan sebagainya. Sebab tu Nabi berhenti banyak kali. Kalau Nabi tak berhenti, sampai hari ni akan menjadi syariat. Maknanya pergi buat ni kena buat straight. Tak boleh berhenti-berhenti. Jenuh. Kan? Jadi Nabi mengasaskan satu syariat yang paling mudah untuk ummahnya. Di sepanjang ni nanti kita akan tengok juga dalam episod-episod seterusnya, prinsip yang sama Nabi SAW gunakan. Wallahu a'lam. Untuk malam ini setakat itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.